Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Mat Hussein. Hari ini saya akan membincangkan tajuk isu dan halangan dalam keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan aspek yang paling penting untuk diaplikasikan sekiranya ingin mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik. Namun, jika penguasaan tentang kesantunan bahasa dan keterampilan tidak diaplikasikan, maka timbul beberapa halangan komunikasi dan isu dalam keterampilan berbahasa. Terdapat 3 isu keterampilan berbahasa, iaitu isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Yang pertama, isu bahasa. Penggunaan bahasa merupakan aspek yang paling penting dalam komunikasi seharian. Bahasa yang kesat dan tidak baik akan menimbulkan salah faham dan menggores hati orang lain. Individu yang terdedah dengan persekitaran yang tidak elok boleh terpengaruh dengan penggunaan bahasa yang tidak baik. Terdapat isu bahasa seperti penggunaan bahasa rojak. Bahasa rojak merupakan bahasa campuran antara lebih daripada satu bahasa dalam satu pertuturan. Generasi muda seringkali menggunakan bahasa rojak ketika berkomunikasi sama ada secara bersemuka ataupun secara maya. Merupakan contoh penggunaan bahasa rojak yang dapat dilihat dalam komunikasi secara maya melalui aplikasi WhatsApp dan juga situasi di dalam kelas. Jika kita dapat lihat, terdapat penggunaan campuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di dalam rajah berikut. What are you going to buy for berbuka today, Syirah? I rasa I nak makan cocktail hari ni. Cocktail? So boring. Apa kata we buy tepung pelita? Sounds interesting lah weh. Jom. Kewujudan bahasa rojak. Yang pertama, sikap segelintir masyarakat yang tidak peka bahawa penggunaan bahasa kebangsaan kini kian terhakis disebabkan penggunaan bahasa rojak. Program televisyen, radio dan iklan yang terdedah dengan bahasa rojak. Seterusnya, pempengaruh atau selebriti biasa bercakap dengan bahasa Melayu tetapi diselitkan dengan bahasa Inggeris. Kesan negatif daripada penggunaan bahasa rojak ini ialah menggugat keistimewaan kedudukan bahasa Melayu, kurang penghargaan terhadap bahasa sendiri dan lebih bangga dengan penggunaan bahasa rojak. Nilai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, pemikiran, pentadbiran dan undang-undang akan terus merosot. Akhir sekali, penggunaan bahasa rojak akan menjejaskan pemahaman individu terutamanya dalam kalangan generasi Z terhadap sistem tata bahasa Melayu yang tepat. Penggunaan dialek juga terdapat dalam isu bahasa. Masalah komunikasi yang kurang berkesan telah pun berlaku. Hal ini telah mempengaruhi struktur ayat yang mengakibatkan percampuran kod dalam bahasa seseorang. Tidak semua orang memahami dialek bagi sesebuah negeri. Hal ini telah menimbulkan salah faham dan rasa kurang selesa kepada penerima mesej atau pendengar yang tidak memahami dialek bagi sesebuah negeri. Berikut menunjukkan contoh penggunaan dialek dalam aplikasi WhatsApp dan situasi perbualan harian. Berikut menunjukkan contoh perbualan yang menunjukkan penggunaan dialek Kelantan dan juga bahasa Melayu standard. Alah, Dr. Hadi nak pakai baju apa? Tak tahulah. Nak pakai baju biru lah tapi. Tapi baju biru aku tak masuk lagi. Mana? Manalah aku tahu. Tak apalah. Isu yang ketiga dalam isu bahasa ialah penggunaan slangar. Penggunaan slangar mengikut trend semasa berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang hanya difahami oleh komuniti yang menuturkannya. Faktor timbulnya bahasa slangar adalah seperti berikut. Yang pertama, menimbulkan perasaan dan ciri identiti kumpulan. Keadaan generasi muda yang sering menjadi mangsa tekanan emosi. Keinginan untuk meringkaskan perkataan dan rangkai kata serta perasaan ini bergembira, berjenaka dan meringankan suasana yang penuh dengan tekanan. Berikut menunjukkan contoh penggunaan bahasa slangar seperti tidur, handsome, jealous, palau, barai, manoi dan usah.
Penggunaan bahasa slangan berikut telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan generasi muda pada masa ini. Hal ini kerana mereka menganggap penggunaan bahasa slangan ini lebih sesuai dengan gaya hidup mereka dan tidak skema sekiranya mereka hanya menggunakan bahasa Melayu standard. Isu yang kelima dalam isu bahasa ialah isu bahasa kesat. Bahasa kesat sering digunakan untuk mengungkapkan emosi kemarahan, kekecewaan atau kebencian terhadap sesuatu hal. Penggunaan bahasa ini tidak menunjukkan kesantunan dalam berbahasa dan menyebabkan pendengar tidak selesa dan mesej yang disampaikan juga tidak dapat diproses dengan baik dan mudah difahami. Remaja kini kurang mengamalkan bahasa yang sopan dan betul iaitu sering menggunakan bahasa kesat yang boleh merosakkan dan menjatuhkan martabat bahasa Melayu. Berikut merupakan contoh bahasa kesat yang sering digunakan oleh remaja. Seterusnya, mari kita lihat isu budaya. Komunikasi silang budaya melibatkan pelbagai latar belakang individu dari segi agama, bangsa dan etnik. Komunikasi ini penting kerana kita dapat bergaul dan memahami cara hidup manusia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sikap masyarakat yang suka hidup secara berkelompok dan menjauhkan diri daripada orang yang berbeza agama dan bangsa perlulah dijauhi agar dapat mengekalkan keamanan negara. Kita hendaklah mengutamakan kesantunan berbahasa iaitu tidak menggunakan bahasa yang kotor. Setiap masyarakat Malaysia hendaklah menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi bersama bangsa lain agar proses komunikasi akan berkesan. Bangsa bukan Melayu mesti kena pelajari dan menguasai bahasa Melayu kerana ini adalah bahasa rasmi Malaysia, Ma. Hello, where can I pay the parking ticket? Tempat tanya bang, di mana kaunter pembayaran tempat letak kereta? Adik jalan ke depan tu, di sebelah kanan. Jadi kita sebagai orang Malaysia memang kena belajar baik-baik cakap bahasa Melayu, betul atau tidak? Isu yang ketiga ialah isu media sosial. Media sosial telah mengubah cara berkomunikasi secara global. Contohnya, terdapat penggunaan Facebook, Instagram dan WhatsApp. Media sosial merupakan platform utama terutamanya bagi kalangan generasi muda untuk meluahkan emosi dan perasaan mereka sehingga menggunakan bahasa yang kasar dan kesat. Mereka juga bertindak mencampur adukkan bahasa yang sedia ada. Penggunaan media sosial yang mudah dan tidak memerlukan kos yang tinggi telah menjadi punca utama generasi mudah lupa untuk mengaplikasikan keterampilan berbahasa dalam proses komunikasi. Terdapat isu penggunaan bahasa singkatan, emoji dan bahasa selangor. Pencemaran bahasa berlaku dari segi tata bahasa, kesalahan ayat, ejaan dan struktur ayat. Terdapat pendedahan kepada komunikasi berunsur lucah seperti seks dan pornografi. Kesan isu bahasa dalam media sosial ialah mengurangkan kualiti tata bahasa masyarakat dan hilangnya kesantunan dalam berbahasa. Berikut merupakan contoh penggunaan singkatan. Yang pertama, masih. Masih merupakan singkatan bagi perkataan terima kasih. Yang kedua, ASL. ASL merupakan singkatan bagi perkataan asal. Yang ketiga, TNY merupakan singkatan bagi perkataan tanya. Yang keempat, KNP iaitu singkatan bagi perkataan kenapa. Dan BLM iaitu singkatan bagi perkataan belum. Penggunaan singkatan telah mengakibatkan terdapat individu yang kurang faham dengan mesej yang ingin disampaikan. Terusnya, menjurus kepada salah tafsir dalam kalangan mereka. Berikut merupakan contoh penggunaan selangor yang sering digunakan oleh remaja seperti roja, sidai, barai dan lanja. Mari kita lihat halangan dalam keterampilan berbahasa. Terdapat halangan seperti maklum balas, komunikasi sehala, penyampaian menerusi saluran kedua, gangguan emosi, gangguan luar dan juga gangguan saraf penerima. Yang pertama, maklum balas.
Maklum balas yang diterima daripada penerima menunjukkan maklumat yang disampaikan diterima dengan baik. Kita juga hendaklah saling memberikan respon. Jika tiada maklum balas, maklumat berkemungkinan tidak diterima dan diketahui oleh penerima dengan baik. Contohnya, bertanya khabar, soalan ataupun sewaktu guru mengajar di bilik darjah. Yang kedua, komunikasi sehala. Komunikasi sehala bermaksud komunikasi yang tanpa maklum balas ataupun reaksi daripada seseorang. Hal ini kebiasaannya berlaku ketika proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas oleh guru ataupun boleh dilihat dalam pengucapan awam seperti pidato, syarahan dan juga ceramah. Komunikasi sehala melibatkan penyampaian maklumat dan fakta yang berkaitan dengan topik itu sahaja. Komunikasi ini tidak akan berjalan dengan lancar kerana tiadanya respon daripada pendengar sepanjang proses komunikasi. Penyampaian menerusi saluran kedua. Penyampaian ini melibatkan orang tengah, bukannya terus kepada pendengar sasaran. Hal ini boleh berlakunya kesalahan maklumat ataupun tidak sepenuhnya tepat seperti maklumat asal. Orang tengah kurang faham dengan maklumat tersebut dan menokok tambah mesej yang ingin disampaikan oleh pengirim. Contohnya, apabila guru memberikan arahan kepada murid untuk menyampaikan maklumat kepada rakan sekelas. Jika murid tersebut tidak faham dengan maklumat berikut, maka apa yang disampaikan pasti tidak tepat. Yang keempat, gangguan emosi. Gangguan emosi bukan sahaja berlaku kepada orang dewasa, malah kepada kanak-kanak. Gangguan emosi ialah apabila perubahan tingkah laku yang berlaku telah menunjukkan seseorang itu mempunyai gangguan emosi. Gangguan emosi ini terdiri daripada rasa risau, stres, murung, marah ataupun sedih. Faktor gangguan emosi ialah masalah keluarga ataupun peribadi. Individu yang hendak berkomunikasi perlulah memastikan emosi mereka berada dalam keadaan baik. Weh, esok kita ada pembetalan. Sepatutnya hari ni kita kena buat slide. Aisyah? Aisyah? Gangguan luar. Gangguan luar telah memberikan kesan terhadap proses pendengaran dan komunikasi seseorang. Contohnya, terdapat bunyi bising kenderaan di jalan raya ataupun hujan lebat. Penerima akan membuat andaian sendiri dan berlakunya salah faham dengan mesej yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, gangguan saraf penerima. Gangguan saraf penerima ialah masalah berkaitan pendengaran atau percakapan. Hal ini berpunca daripada genetik ataupun kecederaan. Gangguan saraf penerima ialah masalah berkaitan pendengaran atau percakapan. Hal ini berpunca daripada genetik atau kecederaan. Pusat auditori otak telah mengalami gangguan untuk memproses maklumat. Masalah saraf telah menyebabkan maklumat sukar diterima, diproses dan ditafsir dengan baik. Seterusnya, gagal untuk berfikir secara relevan. Masalah artikulasi seperti kecacatan lidah, sumbing bibir dan langit, kecacatan penyakit hidung dan tekak merupakan punca berlakunya gangguan penerima saraf. Masalah gugup juga telah menyebabkan seseorang sukar untuk berkomunikasi dengan baik. Konklusinya, isu dan halangan keterampilan berbahasa perlulah diatasi dengan kadar segera untuk mengelakkan pelbagai kesan negatif kepada diri sendiri atau masyarakat. Generasi muda yang mempunyai keterampilan berbahasa berpotensi untuk memartabatkan bahasa Melayu dan terus mengekalkan kesantunan dalam berbahasa. Agaknya bersatu padu juga dapat dilahirkan kerana hidup dalam keadaan yang harmoni dan sejahtera.